Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada orang bukan Islam. Pas Amanah Kepung, kawasan multiracial. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihil ladzina istafa. Yang berbahagia Datuk Muhammad Noor selaku tuan rumah dan anak buahnya, termasuk ketua awan yang aktif dan proaktif, dan anak buahnya, dan juga Wardah Pemuda, JK, ahli-ahli yang berbahagia, pengurusi pertama, Cikgu Zul ya. Yang berbahagia Fadil Ustaz Wanji sebagai sparring partner ya. Kalau saya tak boleh jawab, nanti saya pas kat dia lah. Ringan sikit kerja saya. Yang berbahagia Fadil pendoa kita tadi, insyaAllah doa yang makbul. Hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, nombor satu sekali ucap terima kasih kerana dapat makan pagi di restoran kita. Kemudian bila Datuk Mano hubungi saya untuk adakan dialog, mak saya difahamkan mula-mula dialog tertutup ya. Kemudian ada rakaman ni dia akan terbuka balik lah. Saya suka yang tertutup ni pasal saya tak ada kemampuan nak ulas lebih-lebih. Setakat lebih kurang boleh lah. Kalau dah terbuka, ada rakaman, seluruh Malaysia dengar, saya pun rasa segan jugalah. Kemudian nanti ada soal jawab, itu ringan sikit lah. Saya tak perlu kemukakan saya punya sendiri. Nanti tuan-tuan, puan-puan boleh tanya, saya respons mengikut keadaan nanti insyaAllah. Mula-mula oleh kerana amanah Kepung ni duduk dalam bandar ya. Kita tahu masalah Malaysia sekarang ni selain daripada ancaman COVID ialah fenomena kemiskinan bandar yang tinggi dan semakin meninggi. Semalam saya ternampak dalam sosial media, tapi saya tak baca huraian dia, iaitu mengenai dengan keciciran pelajar-pelajar di bandar apabila sekolah ditutup, sedangkan mereka mungkin tak ada fasiliti internet, smartphone, komputer dekat rumah. Inilah yang kita kata sebuah kerajaan yang baik itu adalah kerajaan yang responsif. Salah satu daripada ciri dia responsif dan menjangkakan apa yang berlaku daripada sesuatu perkara yang trigger, yang mencetuskan. Jadi bila kena belajar dekat rumah, cikgu mengajar online, bapa dia kerja tukang kebun, handphone bapa dia pun Samsung zaman dulu lagi. Jadi anak dia nak connect dengan internet macam mana? So ini datang kepada filosofi pendidikan sekolah, ialah di mana anak murid rasa puas hati dan dia tak rasa macam tercicir ataupun tertinggal, ataupun dia rasa macam tak senang hati. Jadi bagi sesetengah guru ataupun pendidik, senang hati murid itu adalah buayan dia. Yang ada dekat sekolah ada buayan, ada color, multicolor. Jadi dia pun rasa anak murid dia gembira. Tetapi kegembiraan anak murid ialah kerana dia rasa dia boleh faham subjek itu macam kawan dia faham. Kalau dia balik dengan dia rasa tak faham, cikgu beletir dekat dia kerana dia tak faham, dia anggap dia ni lembab, dia ni bodoh, orang lain semua dah faham, dia belum faham. Ini yang menyebabkan dia tertekan. Bukan masalah buayan tu ada ke tak ada ya. Jadi kerajaan yang responsif
Dan kerajaan yang ada ini, kita semua tahu dia datang bukan secara mandat rakyat, pertama kali dalam sejarah negara kita. Bagi orang yang tak ada agama, tak ada masalah. Dia curi barang orang ke, dia curi kerajaan orang ke, dia curi mandat rakyat ke, tak ada hal. Ini politik, ya? Politik tak ada fikir benda tu. Politik adalah aku dapat peluang berkuasa, aku kena berkuasa. Kalau tidak, aku dikira bodoh. Itu politik. Jadi bagi orang yang ada iman, dan iman itu berkait dengan morality, dengan akhlak, ya. Dalam hadis Nabi, Ustaz Wanji dia boleh petik lah, tidak ada iman bagi orang yang tak ada akhlak. So morality and faith, akhlak dan iman, dia berjalan seiring. Sebab itu kalau kita tengok orang tu, dia kata dia beriman, parti dia pun nama Parti Iman Se-Malaysia. Saya tak usik sama siapa tahu. Nak menunjukkan kuatnya iman dia, sehingga parti dia pun Parti Iman Se-Malaysia. Tak ada lagi lah di Malaysia, belum ada, ya. Ini saya cerita tempat lain, ya. Mana orang tak jadi anggota Parti Iman Se-Malaysia, tidak ada iman. Yang masuk jadi anggota Parti Iman Se-Malaysia, dialah yang paling sempurna imannya. Tetapi bila Parti Iman Se-Malaysia ni, yang tak ada di Malaysia ni, bila kita tengok akhlak pemimpin dia, ahli dia, baik akhlak pribadi dia dalam pertuturan dia, pertuturan Rasulullah SAW adalah pertuturan yang sedap didengar, yang jinak di hati, yang orang panggil, orang Kelantan panggil berjijak. Jijak ni ke apa dia? Berjijak ni ke apa dia? Touching, ya? Di fikiran. Akhlak yang secara kolektif. Bila Parti Iman Se-Malaysia katakan ada di Malaysia ini, dan berlaku apa yang telah berlaku melalui syaratan MOF, langkah syaratan, kalau Parti Iman Se-Malaysia ini pun mengambil kerajaan ini secara mencuri mandat rakyat, akhlak Parti Iman Se-Malaysia itu adalah sangat tidak selari dengan konotasi kita, persepsi kita bahawa sepatutnya orang yang beriman mempunyai akhlak yang berbeza daripada yang lain-lain, ya. Sebab itu akhlak itu sangat penting. Kalau sudah kuat iman, akhlak itu tercermin. Kalau kita lihat dia orang kuat beriman, tiba-tiba dia sepak orang nak parking, dia ambil dulu, orang dah tunggu. Orang duduk beratur, dia masuk dulu. Orang pakai mask, dia tak pakai mask. Orang balik luar negara kena karantin, dia tak payah karantin. Nampak sikit kan? Jadi jatuhlah Islam tu. Jagalah Islam tu. Bila Islam tu jatuh, kita sebagai umat Islam share, berkongsi rasa duka cita di atas kotor dan cemarnya imej Islam di mata orang Islam baik, di mata bukan Islam khususnya, di mata publik sebagai keseluruhannya. Jadi inilah pertama kali dalam sejarah negara kita telah diambil secara mencuri mandat. Dan yang terlibat sama adalah orang-orang yang menganggap mereka membawa panji-panji Islam. Bagaimana kita nak keluar daripada keadaan ini?
Bila kerajaan ini ambil mandat pun curi, yang lain-lain tu pada fikiran saya, hukum dia dah secondary dah. Kalau yang ni pun dia boleh telan hukum, dia boleh telan balasan di hari akhirat curi barang orang ni. Bagi orang beriman tadi, dia kena fikir implikasi akhirat dia. Apa justifikasi curi kerajaan ni? Justifikasinya nak menyelamatkan negara daripada penguasaan Cina diiping, katakanlah. Tetapi adakah dengan cara itu orang Melayu dan Islam selepas 7 bulan kerajaan ini diambil alih telah menjadi lebih selamat? Balik pada budak yang miskin bandar tadi, adakah menjadi lebih selamat? Adakah kita sebagai orang Melayu sekarang dah rasa lega bernafas, dah masuk duit dah? Kerana kita orang Melayu duduk dalam kerajaan Melayu Islam, nafas sikit masuk duit RM10, nafas RM10, nafas RM10. Bermakna ini hanya igauan politik, penipuan politik, tipu daya politik. Jadi bila kerajaan yang macam ini mentadbir negara kita, datanglah saya nak shortcut masalah nak mendaruratkan negara, ya, sampai ke peringkat nak mendaruratkan negara. Kerana tadi pun dia ambil curi dah. Bila dah ambil curi, nak mendaruratkan negara ni dah jadi harus dalam hukum dia. Yang haram pun dah sunat, dah wajib. Yang lain lagilah sunat, harus. Nasib baiklah yang di Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja untuk pusingan pertama. Boleh jadi akan ada pusingan kedua ni, macam nak ada pusingan kedua, ya. Na'udzubillah. Pusingan pertama kita dah menang, iaitu raja-raja sependapat dengan majoriti rakyat. Iaitu negara tidak perlu didaruratkan. Ada sedikit alasan membolehkan adanya darurat, ada sedikit, bukan tak ada langsung. Tapi tujuan dia, kita kena tengok tujuan dia, objektif dia sebenar apa dia. Adakah nak mendaruratkan ni kerana nak mengelakkan pilihan raya Sarawak, pilihan raya Batu Sapi saja, atau sebenarnya samping-samping itu aku nak tumpang pasal aku dah tak cukup sokongan, takut-takut aku dijatuhkan, maka aku nak istihad darurat supaya dengan itu kedudukan aku pun selamat. Implikasi dia hantapi lah, asal aku selamat. Ini yang kita takut, ini yang kita runsing, dan sebagai rakyat berasa tak boleh nak tidur, ya. Kalau pertaruhannya adalah kepentingan negara pun boleh ditelan, kita berada di ambang kemusnahan dan masa depan yang lebih membimbangkan. Anything can happen. Kalau darurat, parlimen digantung, nak lulus apa pun boleh lulus, undang-undang apa pun boleh buat, raja pun mungkin boleh dibuang. Fikir, at this stage kita sudah sampai ke tahap ini negara kita. Masa kita mula main politik dulu, kita kata politik ni main aja lah, berjuang tu tipu je, semua tu main je. Yang dulu kata parti ni apa nama, terkeluar daripada batas iman, sekarang masuk balik dalam batas dah. Tak perlu mandi kolah dah, tak perlu angkat syahadah, masuk balik macam tu je. Sekelip mata je, 60 tahun keluar daripada iman, duduk dalam batas kufur,
Sekarang masuk balik, main aja politik ni. Ini permainan politik. Tak ada yang berjuang. Dalam konteks itu ya, kita ahli-ahli ni berjuanglah, meletakkan sepenuh harapan. Datuk Maknur meletakkan sebahagian hidup dia. Jadi inilah keadaan yang sedang kita lalui pada hari ini. Macam mana kita nak keluar daripada keadaan ini? Macam mana kita nak mengelakkan keadaan ini?